Nama ahli kumpulan kami ialah yang pertama Nurul Izwani binti Amri, yang kedua Hawa Nusyairah binti Mazlan, yang ketiga ni Aini Najwa binti Nikli, yang keempat Nakibah binti Muhammad Nizam, yang kelima Nur Aina Zulaika binti Muhammad Rizwan, yang keenam Mas Ayuni binti Mak Daud, yang ketujuh Nur Aina Hafizah binti Hazani, dan yang terakhir sekali Aribah Jamila binti Muhammad Razali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk modul bagi kumpulan kami adalah motivasi pelajar pasca COVID-19. Kita sering bercakap tentang pelbagai masalah tingkah laku yang melanda remaja pada masa kini. Hampir kesemua golongan masyarakat menunding jari ke arah remaja seolah-olah mereka lah yang gagal merancang kehidupan mereka. Antara isu yang paling hangat diperkatakan pada masa kini adalah ketidakhadiran ke kelas secara maya disebabkan oleh pandemik COVID-19. Oleh itu, terdapat beberapa cara untuk menanganinya yang telah dinyatakan dalam modul ini. Golongan ibu bapa mula melahirkan rasa bimbang apabila anak-anak mereka menunjukkan rasa bosan dan hilang minat untuk belajar secara dalam talian sejak tahun lalu. Antara faktor yang menyebabkan keadaan itu berlaku adalah kekurangan peranti, capaian internet yang tidak berkualiti atau berkualiti rendah, dan tidak keupayaan ibu bapa untuk membantu anak-anak mereka. Setelah membuat kajian daripada Akhbar Sinar Harian yang mengatakan minat para pelajar untuk belajar semakin pudar kerana pada awalnya masalah internet begitu terhad sehinggalah menjadikan mereka bosan untuk meneruskan pembelajaran secara maya lagi. Di sini jelas kita dapat lihat bahawa motivasi dalam kalangan para pelajar amatlah diperlukan supaya semangat dalam diri dapat dibangkitkan kembali. Kaedah motivasi intrinsik digunakan untuk memastikan kehadiran murid dapat terus dikekalkan. Pendekatan psikologi seperti peneguhan positif iaitu memberi pujian perlu digunakan supaya para pelajar merasai kehadiran mereka amatlah dihargai oleh para guru. Ini kerana menurut William Gum, apabila pendidik mahir menggunakan pujian untuk memkukuhkan tingkah laku yang diingini, telah dapat memupuk motivasi intrinsik pelajar mereka. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF di kawasan flat sekitar Kuala Lumpur ke atas golongan B40, mendapati 6 daripada 10 pelajar mulai hilang motivasi untuk melaksanakan pembelajaran secara dalam talian. Menurut fellow utama bersama Institut Kajian Etnik KITA dan Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong, kehilangan minat dalam kalangan pelajar perlu diambil serius. Menurut beliau, situasi tersebut bakal memberi impak negatif terhadap proses pembelajaran. Kelas sasaran bagi modul kami adalah pelajar sekolah menengah iaitu dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Objektif modul ini ialah untuk memberi motivasi supaya pelajar lebih berkeyakinan semasa sesi pembelajaran. Selain itu, ia bertujuan untuk membuka minda pelajar bahawa pentingnya motivasi diri ketika menuntut ilmu. Modul ini juga bermatlamat untuk mencongkil kelebihan dan kelemahan diri pelajar supaya sentiasa maju dalam pelajaran. Mereka juga dapat bermain pelbagai permainan yang telah disediakan. Perkara ini penting untuk melihat cara mereka berfikir untuk mendapatkan jawapan ketika bermain permainan tersebut. Seterusnya adalah hasil penyertaan modul. Hasil penyertaan modul ialah pelajar dapat berfikir secara positif dan mengetahui matlamat yang ingin dicapai, iaitu menjadi seseorang yang lebih berjaya. Selain itu, pelajar juga akan lebih bermotivasi setelah mengetahui kepentingan daripada aktiviti-aktiviti yang telah mereka lakukan. Di samping itu, pelajar juga dapat mengenal pasti kelebihan diri serta dapat mengetahui kelemahan yang perlu mereka perbaiki. Pelajar juga memperoleh beberapa tips kejayaan yang disampaikan oleh penceramah jemputan sepanjang berlangsungnya aktiviti-aktiviti ketika ia dijalankan. Antara teori atau konsep psikologi yang digunakan dalam modul ini ialah teori B.F. Skinner, Operant Conditional Learning, The Consequences of Behavior. Ianya turut dikenali sebagai pelaziman instrumental, iaitu kaedah pembelajaran di mana tindak balas akan mempengaruhi kebarangkalian ia berulang. Melalui ini juga, tingkah laku yang diperkukuhkan ganjaran berkemungkinan akan berulang manakala tingkah laku hukuman akan berkurangan.
Dalam modul ini, peneguhan positif telah digunakan yang mana merupakan salah satu teori yang terdapat dalam pelaziman operan. Dalam peneguhan positif, tindak balas atau tingkah laku dikuatkan dengan ganjaran. Jadi, ini mampu membawa kepada pengulangan tingkah laku yang diingini kerana ganjaran ini menjadi rangsangan yang menguat. Okey, bahan-bahan yang diperlukan untuk kem motivasi kami ialah yang pertama kayu, yang kedua belon, yang ketiga tepung, yang keempat penutup mata dan kata pujaga, yang kelima sebuah kotak yang mengandungi cermin, kertas A4, seterusnya pen dan pensel. Akhir sekali adalah hadiah sagu hati dan CJ. Okey, bahan-bahan ini diperlukan untuk mengadakan aktiviti dengan para peserta. Okey, seterusnya adalah tempoh masa. Tempoh masa kem motivasi kami ialah selama sehari, iaitu daripada jam 8 pagi sehingga 5 petang sahaja. Langkah-langkah aktiviti. Untuk tentatif program, dianggarkan 7.30 hingga 8 pagi adalah pendaftaran pelajar, 8 hingga 8.30 pagi adalah taklimat mengenai program, 8.30 hingga 9.30 pagi adalah ice breaking antara peserta, 9.30 hingga 10.30 pagi adalah ceramah usaha tangga kejayaan oleh Dr. Nazila, 10.30 hingga 11 pagi adalah waktu rehat, 11 hingga 11.45 pagi adalah permainan titik Cina buta, 11.45 pagi hingga 12.30 tengah hari adalah permainan cermin diri, 12.30 tengah hari hingga 1.30 petang adalah ceramah motivasi dan aku janji oleh Dr. Fazilah Kamsah. Untuk 1.30 hingga 2.30 petang rehat dan solat zuhur, 2.30 hingga 3 suku petang adalah permainan akukah itu, 3 suku hingga pukul 4 petang adalah talk secara santai bersama facilitator, pukul 4 hingga 5 petang adalah majlis penutup dan penyerahan CJ kepada pelajar. Untuk 5 petang adalah waktu bersurai. 1. Aktiviti ice breaking. Ini mengambil masa 30 minit. Tiada alat digunakan. Prosedur aktiviti ini yang pertama adalah pelajar perlu berkumpul dalam kumpulan besar. Yang kedua, fasilitator hendaklah memberikan arahan pergerakan fizikal kepada pelajar. Yang ketiga, pelajar diminta melakukan pergerakan mengikut arahan fasilitator. Yang keempat, aktiviti ini dilakukan secara berulang dan terkawal. Pengajaran daripada aktiviti ini adalah: yang pertama, dapat menyedarkan akan kewujudan diri. Yang kedua, memberi kesedaran tentang kesempurnaan fizikal dan bersyukur di atas anugerah Allah SWT. Yang ketiga, dapat menjadikan badan sihat dan otak cergas. Yang keempat, pelajar akan peka kepada arahan. Aktiviti 2, kumpulan kami akan menjalankan permainan titik Cina buta. Masa yang diperuntukkan dalam permainan ini adalah selama 30 minit. Alatan yang digunakan adalah seperti kayu, belon, tepung, penutup mata dan kata pujangga. Prosedur di dalam aktiviti ini yang pertama adalah ahli kumpulan diminta untuk memilih salah seorang daripada ahli kumpulan mereka untuk menjadi Cina buta. Yang kedua, Cina buta perlu menutup matanya dengan kain sebelum memulakan permainan. Ia juga dibekalkan dengan sebatan kayu. Yang ketiga, tugas ahli kumpulan yang lain adalah memberi arahan kepada Cina buta untuk memukul belon yang mempunyai warna berbeza berbanding warna yang lain. Yang keempat, di dalam setiap belon yang telah disediakan oleh fasilitator terdapat beberapa soalan yang perlu dijawab oleh para pelajar. Contoh soalan yang telah diberikan adalah seperti berikut. A. Apa keinginan yang anda ingin capai setelah tamat sesi kem motivasi ini? B. Adakah kem motivasi ini memberikan manfaat kepada diri anda? C. Apakah tanggapan anda terhadap kem motivasi ini di awal program? D. Adakah kem motivasi ini akan memberikan perubahan dalam diri anda pada masa akan datang? E. Pada pandangan anda, adakah anda akan mengikuti lagi kem motivasi ini sekiranya ianya dijalankan semula? Tujuan permainan ini adalah yang pertama,
soalan yang diberikan kepada mereka dan menyebabkan mereka sedar akan kepentingan motivasi dalam diri mereka. Yang ketiga, adanya perbincangan dua hala di antara pelajar dan fasilitator supaya dapat membuka lagi minda para pelajar dan menarik minat mereka untuk mencapai kejayaan. Aktiviti yang ketiga adalah cermin diri. Masa yang diperuntukkan adalah 45 minit dan peralatan diperlukan adalah sebuah kotak yang mengandungi cermin. Prosedur permainan ini adalah: pertama, pelajar dalam kumpulan didedahkan dengan sebuah kotak yang dibungkus. Yang kedua, setiap pelajar diminta meneka apa yang terkandung dalam kotak tersebut. Yang ketiga, setelah semua pelajar meneka, setiap pelajar dikehendaki melihat apa yang terdapat dalam kotak tersebut secara bergila-gila dan merahsiakan apa yang mereka lihat. Yang keempat, pelajar diminta berbincang mengenai apa yang dilihat dalam kotak tersebut. Untuk yang kelima, fasilitator berbincang dengan bertanya kepada peserta apa yang mereka lihat dalam kotak tersebut. Apakah yang mereka lihat itu sama seperti apa yang mereka fikirkan pada mulanya. Objektif bagi aktiviti ini ialah: pertama, untuk menyedarkan peserta bahawa dirinya penting di samping orang lain. Yang kedua, supaya peserta lebih menghargai dan menyayangi diri sendiri. Yang ketiga, untuk menggalakkan peserta memajukan dan memperkembangkan sahsiah diri. Untuk pengajaran aktiviti ini adalah: pertama, diri kita sendirilah yang lebih penting dalam dunia ini. Yang kedua, segala perubahan dan kemajuan yang kita kehendaki haruslah kita usahakan sendiri. 90% motivasi berasal dalam diri dan 10% dari luar. Yang ketiga, kita perlulah menghargai dan menghormati diri kita sendiri sebelum orang lain menghargai dan menghormati kita. Aktiviti seterusnya diberi nama Akukah Itu? Masa yang diperuntukkan adalah 30 minit. Alatan yang diperlukan adalah kertas A4 dan pen ataupun pensel. Perkara pertama, para pelajar diminta untuk melukis gambar mengikut kebolehan masing-masing. Kecantikan lukisan itu tidak penting. Yang kedua, peserta diminta duduk dengan jarak antara peserta semasa melakukan tugasan ini. Yang ketiga, letakkan tanda yang mudah untuk kenal pasti lukisan masing-masing, tetapi jangan tulis nama pada lukisan tersebut. Yang keempat, masa yang diberikan antara 5 hingga 7 minit untuk menghasilkan lukisan tersebut. Yang kelima, ketua akan mengupas semua lukisan yang telah siap dan kemudian menyerahkan semula kepada peserta. Tetapi, pastikan bahawa lukisan yang dibuat itu tidak diserahkan kepada empunya lukisan. Yang keenam, peserta diminta untuk mengenal pasti tuan empunya lukisan gambar dengan hanya menunjukkan sahaja apabila diminta oleh ketua, iaitu tanpa bergerak atau bangun dari kerusi. Yang ketujuh, bagi peserta yang salah meneka, ketua akan cuba bertanya mengapakah susah untuk mengenal pasti empunya lukisan gambar tersebut, dan bagi yang meneka dengan betul, ketua akan menanyakan sebab mereka boleh meneka dengan betul. Objektif permainan ini adalah: yang pertama, peserta dapat mengenal pasti diri mereka yang sebenar. Yang kedua, peserta akan dapat menyedari keadaan diri mereka. Dan yang terakhir, timbul keinginan untuk meneroka keadaan diri sendiri. Untuk ceramah usaha tangga kejayaan, penceramah jemputan adalah Dr. Nazilah binti Mat Ali. Dan untuk ceramah motivasi dan aku janji, penceramah jemputan adalah Dr. Fazilah Kamsah. Saya akan menerangkan tentang keunikan modul kami. Keunikan modul kami mempunyai perbezaan dengan modul yang lain kerana penghasilan modul kami yang kreatif dengan kepelbagaian aktiviti dilaksanakan dan begitu memfokuskan kepada motivasi pelajar untuk menaikkan semangat diri mereka berbanding dengan modul yang lain yang tidak sepenuhnya menumpukan kepada motivasi pelajar. Hal ini kerana setiap aktiviti yang kami jalankan diberi keterangan yang jelas melalui fasilitator berkaitan objektifnya, iaitu motivasi diri. Berbanding dengan modul motivasi progres sistem latihan luar nasional khas di bawah rancangan Malaysia ke-10 yang menggabungkan aktiviti secara individu dan berkumpulan, modul kami memfokuskan kepada setiap aktiviti yang dijalankan adalah secara berkumpulan semata-mata. Di samping pelajar diberi motivasi oleh fasilitator,
Hal ini kerana kami ingin menumpukan penerapan semangat kerjasama di dalam kumpulan kepada pelajar kerana ketika belajar juga, mereka turut memerlukan bantuan di antara satu sama lain. Belajar secara berkumpulan dapat memberi semangat kepada diri mereka. Sebagai contoh, pelajar yang kurang faham boleh bertanya kepada rakan mereka yang memahami subjek tersebut. Plunket dan Aigner 1994 telah menyenaraikan 5 kelebihan kerja berpasukan, iaitu peningkatan kemahiran, kekuatan, komitmen, pengetahuan dan penyesuaian. Apabila semua ahli pasukan bekerjasama, maka ini akan meningkatkan kemahiran dan seterusnya menambahkan kekuatan pasukan tersebut. Hasilnya, dengan kemahiran yang ada, maka matlamat yang telah ditetapkan akan dapat dicapai. Oleh itu, jelaslah bahawa modul motivasi ini amat penting untuk meningkatkan tahap motivasi pelajar agar mereka dapat mencapai kejayaan yang cemerlang dalam kehidupan. Baiklah, kini kita sudah sampai kepada rumusan modul, iaitu melalui kepelbagaian aktiviti yang telah dijalankan oleh pihak penganjur, modul ini mampu untuk melahirkan semangat yang baru buat para pelajar. Ini kerana aktiviti yang telah dijalankan mempunyai keistimewaan dan keunikan yang tersendiri. Bahkan, setiap permainan yang telah dijalankan turut mempunyai maksudnya yang tersendiri. Sebagai contohnya adalah semangat berkumpulan yang mana boleh merealisasikan ia dengan kehidupan seharian para pelajar, iaitu saling bantu-membantu di antara satu sama lain seperti mengadakan ulang kaji mata pelajaran secara berkumpulan. Pelajar yang lebih memahami akan menerangkan mengenai subjek-subjek tersebut kepada rakan mereka yang kurang fahaminya. Natijahnya, melalui pendekatan psikologi yang telah diterapkan sepanjang program berlangsung akan menjadikan mereka menyedari atau lebih memahami potensi diri mereka sendiri. Oleh itu, peningkatan potensi diri ini akan berlaku secara tidak langsung melalui motivasi, tips untuk lebih berjaya atau kata-kata mutiara yang telah diberikan oleh penceramah jemputan kita. Sebagai seorang manusia, sudah semestinya kita tidak akan pernah lari daripada kelemahan-kelemahan diri. Ingat, Albert Einstein pernah berkata, "You never fail until you stop trying." Bahkan untuk pengetahuan semua, melalui program motivasi inilah merupakan salah satu cara untuk menguatkan kembali semangat yang ada di dalam diri pelajar. Ia bukan sahaja memberikan manfaat kepada diri mereka sendiri, akan tetapi turut memberikan manfaat kepada negara yang tercinta, sesuai dengan ucapan daripada Perdana Menteri Malaysia pada 31 Disember 2021. Azamnya pada tahun baru adalah ingin mengembalikan semula ekonomi negara kepada landasannya dan menjadikan negara Malaysia kepada negara yang lebih maju dari pelbagai aspek. Ini bermakna motivasi diri begitu penting buat para pelajar demi melahirkan generasi yang cerdik pandai dan membantu dalam membangunkan semula ekonomi negara. Akhir kata, motivasi dan dorongan minima yang diberikan ini boleh mencapai tahap kecemerlangan dalam pendidikan pelajar sekaligus dapat meningkatkan tahap pendidikan yang setanding dengan negara luar. Saya rasa setakat itu sahaja video daripada ahli kumpulan saya. Terima kasih. Assalamualaikum.